So guys, baru-baru ni Nothing Malaysia ada hantar satu bungkusan dekat aku. Ini dia Nothing Phone 2A yang terbaru. So kita ada tempered glass dengan casing. Oh, dia punya kotak pun cantik tau. Satu lagi adalah smartphone tu sendiri. So mungkin korang dah pernah tengok kan gambar ataupun video leaks dekat social media tentang Nothing Phone 2A dengan rekaan dia. Dan mungkin korang dah tahulah dia punya final looks macam mana. Nak aku nak kongsikan serba sedikit perkara yang korang semua perlu tahu, kekurangan dan juga apa yang baru dengan Nothing Phone 2A dan kenapa Nothing Phone 2A ni wujud. Kenapa diorang tak buat macam Nothing Phone 3? So aku agak pelik agak mula-mula, but ada sebab dia kenapa diorang gunakan Nothing Phone 2A. So let's talk about it. Kotak dia simple je, just kena koyak dekat bahagian atas ni. Macam mana buka ni? Oh, macam tu je. Wow. Ada texture lagi tau dekat bahagian kotak dalam ni. Menarik juga unboxing experience dekat Nothing Phone 2A ni. Wah. So ni kabel USB-C to USB-C yang pernah dapat dekat Nothing Phone 2 yang sebelum ni. And then ada SIM injector tu dekat bahagian bawah ni. Ada macam peel design yang memang unik lah. Wow. Cantik gila babe pada bahagian back panel dia. So rekaan untuk Nothing Phone 2A ni masih kekalkan dengan konsep transparent macam Nothing Phone 1 ataupun Nothing Phone 2. Cuma dia punya abstract dekat bahagian back panel ni memang jauh berbeza tau daripada Nothing Phone 2 yang paling latest tu. Sebab macam korang nampak kedudukan bonggol kamera dia pun beza tau. So typically kita nampak bonggol kamera dekat bahagian atas ni kan, tapi Nothing ubah position dekat bahagian tengah. So, kalau sekali pandang, macam mereka bentuk apa? Cuba korang describe dekat bahagian komen. So, aku nampak dia adalah macam ikon octopus dekat emoji yang kita hantar message tu. So, ini mata, ni kepala dan pada bahagian bawah ni adalah dia punya bahagian tangan octopus tu kan. So, aku nampak macam tu sikit lah. Tapi kalau korang nampak macam apa? Cuba korang komen sikit. So, untuk bahagian belakang ni memang diorang gunakan plastik material dekat back panel, bukannya glass. So, ini yang membuatkan harga dia boleh dikurangkan. Selain tu, diorang boleh buat rekaan yang lebih unik sikit, iaitu kalau korang tengok pada bahagian tepi, nampak tau ada another surface dekat frame body pada Nothing Phone 2A. So, dia macam ada bumpy sikit dan korang boleh nampak texture dia pada bahagian tepi macam ni. So, ini keunikan rekaan yang Nothing letakkan pada latest phone orang. So, position untuk Nothing Phone 2A ni adalah kelas mid-range. Dia bukannya macam premium mid-range yang harga mahal tu, tidak. Tapi dia adalah a normal mid-range yang berharga RM1,700 untuk pasaran Malaysia. Yes, hanya ada satu varian saja, iaitu 12GB RAM dan juga 256GB storage. Bagi aku untuk harga macam tu dah memang very reasonable lah untuk segalanya yang korang dapat pada Nothing Phone 2A. So, position dia macam di atas sikit daripada Nothing Phone 1 dan juga di bawah Nothing Phone 2. So, dia tengah-tengah lah sebab Nothing Phone 1 dulu kelas mid-range juga, Snapdragon 7 series. But this one special sikit sebab diorang gunakan custom chip MediaTek Dimensity 7200 Pro. So dia ada Pro dekat bahagian belakang itu untuk diorang optimize dengan Nothing OS dan juga improve performance pada chip yang paling latest untuk Nothing Phone 2A ni saja. Cumanya ada one missing part yang mungkin korang tak perasan yang tak ada pada Nothing Phone 2A tapi ada pada Nothing Phone yang lain, iaitu phone ni tak ada wireless charging. So that's why dia tak ada nampak coil yang bulat tau dekat back panel. Diorang just gunakan reka bentuk macam ni. Dia adalah macam bentuk train station ataupun jalan lah. Bila bercakap pasal mid-range ni, kita jangan letak expectation yang tinggi sangat lah, memandangkan harga dia tak mahal. Dia memang harga yang very reasonable, bawah RM2,000 tu aku rasa okey lah, tak ada wireless charging kan. Sebab kalau kita tengok mid-range lain pun susah kot nak bagi wireless charging pada harga range macam tu. But aku rasa benda tu adalah benda yang minor. Tapi yang paling penting sekali adalah keunikan rekaan pada back panel dia. Korang boleh nampak every parts macam texture yang berbeza dan juga attention to details. Aku suka lah dengan fundamental design untuk Nothing Phone 2A sebab dia different daripada Nothing Phone 1 ataupun Nothing Phone 2 yang nampak lebih kurang sama. But this one totally different dari segi kedudukan kamera, dari segi dia punya position untuk abstract color dan juga komponen pada bahagian back panel tu. Even texture dia pun rasa beza sikit memandangkan ini plastik dan dia buat adalah macam sandwich style. So that's why dia nampak bumpy sikit dekat back panel kalau compare dengan frame ni. And then aku suka tau dengan gabungan color yang diorang cuba terapkan pada design kali ni, iaitu warna hitam pada power button. Aku pun tak terfikir tau phone warna putih macam ni
ataupun macam warna cream milk macam tu, diorang boleh letakkan perawatan warna hitam. Aku ingat diorang letakkan warna merah. Tapi kalau warna merah pun cantik juga kan. But now diorang letakkan warna hitam dan ada warna merah dekat back panel ni macam signature colour untuk Nothing tu sendiri. Even dekat volume button pun menggunakan warna hitam. So untuk bahagian dia punya frame body menggunakan konsep boxy design, rasa ala-ala macam iPhone, macam Nothing Phone 2, lebih kurang sama je. In fact, smartphone ni pun menyokong IP54 water and dust resistant. So ada IP rating kot pada Nothing Phone 2A. Oh, fun fact, untuk Nothing Phone 2A ni pun ada glyph interface tau dekat bahagian back panel, tapi dia ada 3 LED sajalah, nampak dia tunjuk kat sini. 1, 2, 3. Inilah dia setup untuk Nothing OS 2.5 based on Android 14. Quick setting ni kalau aku drag ke sini and then aku boleh customize tau dengan action apa yang aku nak, misalnya macam Wi-Fi. So kalau aku nak on off Wi-Fi, aku tak perlu nak drag notification center ni, aku just tap kat sini je. So tak ada tau phone Android lain yang ada features macam Nothing OS ni. Kalau ada pun tak banyak lah, sebab majority just a normal widget ataupun widget yang diberi melalui apps tu saja. But untuk Nothing OS ni dia special sikit. Yang ni yang paling favourite aku. Perkara yang aku paling suka sekali dengan Nothing Phone ni adalah dia punya fully flat display, sebab dia punya bezel yang nampak nipis dengan panel jenis flexible AMOLED yang besar 6.7 inci, ada refresh rate yang tinggi, ketahanan jenis Gorilla Glass 5 dan macam-macam kelebihan lagi untuk screen display pada segmen mid-range. Kecerahan nits brightness dia tak silap aku mencecah hingga 1300. And then dari segi dia punya position untuk selfie camera pun memang ngam dekat bahagian tengah ni, punch hole camera display yang tak besar sangat. Bukan macam Nothing Phone 1 dulu dekat bahagian kiri tak symmetrical kan. But this one looks very symmetrical untuk bezel, dan memang obviously korang boleh nampak tau dia punya color frame body tu mix dengan color bezel screen tu. So nampak lah color black and white dia dekat bahagian frame ni kan. So ini keunikan yang korang boleh dapat dekat Nothing Phone 2A. So feels untuk pegang smartphone ni memang tak rasa berat. Dia punya weight lebih kurang dalam 190 gram saja. Kalau korang semua pernah experience dengan iPhone 5C zaman dulu masa Apple perkenalkan iPhone 5C, mungkin korang akan rasa feels yang lebih kurang sama dengan Nothing Phone 2A, memandangkan dia punya fun design dan juga back panel jenis plastik dan segmen mid-range tu sendiri. Aku rasa kalau Nothing buat color yang lebih fun dan juga interesting macam warna yang Apple pernah perkenalkan masa zaman iPhone 5C, lebih fun lah untuk Nothing Phone 2A dengan color green lime ke, color pink, pastel blue dan macam-macam lagi, instead of color yang normal macam kita nampak pada Nothing Phone 2 ataupun Nothing Phone 1. Sebab position untuk Nothing Phone 1 dan juga Nothing Phone 2 dah kukuh tau untuk segmen dia dan juga untuk dia punya branding tu sendiri. Tapi kalau Nothing Phone 2A dia buat benda yang sama, aku rasa dia macam tak rasa fun sangat. Instead of kalau diorang buat color yang lebih unik dan juga pelbagaikan lagi pilihan color untuk kita nak pilih, aku rasa lebih menarik lah. Mungkin faktor costing lah untuk diorang nak buat color yang berbeza sikit instead of color milk dan juga black. Aku difahamkan yang Nothing ada letak coating khas dekat bahagian dia punya back panel untuk kurangkan kesan cala, tapi itu perkara yang ramai ragu-ragu tentang penggunaan plastik. Yes, dia punya back panel akan anti untuk pecah kalau compare to glass. Kalau jatuh dia akan pecah lah. Tapi perkara yang biasanya terjadi pada plastik material ni adalah dia akan dent dan juga dia akan kekuningan dan juga nampak cala pada bahagian surface tu. So itu adalah perkara yang common pada plastik dan aku harap ia tidaklah seteruk macam apa kita nampak pada phone dulu yang menggunakan material plastik, dan aku harap plastik material pada Nothing Phone 2A ni lebih durable kalau compare to plastik yang biasanya kita nampak pada phone lain. And then dia punya bonggol kamera ni memang one piece tau dekat bahagian panel. So kalau cabut dia sekali dengan bonggol kamera ni, dan bumpy dia pun unik juga. Dia punya bahagian dia kebentuk tu, dia tak macam fully flat, dia ada macam rounded bumpy dekat bahagian belakang ni. So nice lah bagi aku. Cuma yang aku concern adalah dia punya bahagian surface untuk lens ni dia macam tak protektif sangat tau, sebab dia keluar sikit, dia bukannya bahagian dalam. So yang ni aku rasa mungkin nak kena berhati-hati, dan aku prefer untuk gunakan casing untuk elakkan scratch dekat bahagian kaca kamera ni. Bercakap pasal kamera, kita tahu yang Nothing Phone tak fokus sangat pada kebolehan kamera, sebab diorang lebih kepada macam lifestyle, design dan juga software optimization dengan Nothing OS yang diorang develop tu sendiri. So that's why untuk setup kamera memang dia bagi basic kamera yang korang perlukan pada sebuah phone, iaitu wide dan juga ultra wide 50 megapixel. Yes, menggunakan dual kamera bukannya triple kamera. So untuk sensor kamera dia tu bagi aku dah good enough bagi sebuah segmen mid range. Kalau tak ada telefoto tu mungkin boleh counter lagi lah dengan harga dia
dan juga segmen dia kan. Tapi kalau diorang bagi telefoto, lagi bagus sebenarnya. So, dengan kamera dia, korang dapat banyak juga features yang menarik. Misalnya macam motion capture, ada Ultra HDR, night mode, portrait optimizer dan macam-macam lagi lah. Aku rasa Ultra HDR tu more interesting sebab korang boleh dapat gambar dengan highlight yang lebih bagus in terms of dynamic range pada gambar tu sendiri. Now, bercakap tentang dia punya features. Manakan ini adalah Nothing phone, so macam tak lengkap lah kalau Nothing tak letakkan features glyph interface pada dia punya back panel. Tapi yang ni dia basic sikit lah. Dia tak banyak macam Nothing Phone 1 ataupun Nothing Phone 2 yang lebih banyak kan dia punya LED glyph interface tu. So just ada 3 panel je. Kanan ni 1, 2, 3. Itu je glyph interface yang ada pada Nothing Phone 2A sebab dia macam separate kan tau. Bahagian atas separuh, bahagian bawah ni separuh. That's why korang akan nampak rekaan pada bahagian atas ni lain sikit, pada bahagian bawah ni lain sikit. So ini adalah sound ringtone daripada Nothing Phone 2A. Closing. Wings. Dolphin. Oh, Dolphin ni dia punya ikonik lah. CLWB ni apa? Radiate. Tennis. Aku rasa macam menarik CLWB ni. Nampak dia punya blinking dekat LED tu. Itu yang menariknya dengan glyph interface untuk Nothing Phone 2A ni. Cuma bila tengok dalam dia punya visual dekat Nothing Phone 2A punya ringtone ni, aku rasa dia punya reka bentuk kamera tu adalah macam hidung haiwan tau. Aku tak tahu. Bila aku dah nampak benda tu, aku macam susah tau nak padamkan ingatan tu. Nampak macam hidung seekor haiwan. Kau dah tengok dia punya bahagian visual tu. Bulat besar dia dua. Lepas tu bulat besar lagi. Kenapa aku tak boleh nak unsee benda tu Tapi bila tengok the exact phone, tak nampak macam tu. Dalam visual untuk ringtone ni saja aku nampak macam haiwan punya hidung tu. To be specific, macam haiwan hijau dalam cerita Angry Bird tu. So dalam glyph interface punya features ni korang boleh explore macam-macam lah. Misalnya ada flip to glyph, glyph timer, composer ni macam Nothing Phone 2, volume indicator, glyph progress, music, bedtime schedule, dan ini antara sedikit sebanyak features pada glyph interface untuk Nothing Phone 2A. So dari segi dia punya kapasiti bateri cukup besar juga, iaitu 5000 mAh dengan fast charging support sehingga 45 watt. So aku rasa in terms of harga dengan varian dekat pasaran Malaysia dah complete dah untuk sebuah segmen mid-range. So macam mana pendapat korang dengan Nothing Phone 2A? Adakah dengan harga RM1,700 dekat pasaran Malaysia dengan varian 12GB RAM dan juga 25GB ROM berbaloi ataupun sebaliknya? Cuba korang komen sikit dekat bahagian bawah ni, okey? Dan aku rasa kalau korang nak mencari sebuah phone yang lengkap dari segi dia punya kebulan kamera, screen apa semua, this is not the best for you guys sebab aku rasa Nothing Phone tak jual kebulan kamera yang bagus pada phone. Diorang just jual design yang cantik macam ni, nampak different. Sebab inilah selling point utama untuk Nothing Phone, sebab nak looks different dan juga being different. Tak nampak macam typical design pada phone yang korang biasa nampak pada market Malaysia sekarang ni. Dan untuk dia punya software tu sendiri, Nothing OS yang dapat sampai 3 tahun software update dan juga 4 tahun security update. Selain daripada tu, aku rasa nothing much sebab korang boleh dapat features yang lebih kurang sama je, macam mid-range dalam segmen yang sama. Dan diorang just jual design dan juga software. So korang boleh decide adakah Nothing Phone 2A adalah best Android phone untuk segmen mid-range pada tahun ni ataupun sebaliknya. Korang just kongsikan saja pendapat korang. Aku rasa itu saja sedikit sebanyak aku punya perkongsian dan juga first impression tentang Nothing Phone 2A, dan terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Ui, ringan phone ni. Sedap lah.